بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih lagi dikurniakan kesihatan, kita masih lagi dikurniakan nikmat untuk berjalan walaupun kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ataupun MCO. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa berada di bawah rahmat dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi berbahagia ini, pagi Jumaat, saya ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar muallaf saya, yang mana insya-Allah kita tak lama lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang mana di sisi sebagai seorang Islam, bulan yang ditunggu-tunggu sekali. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala taburkan ganjaran pahala berlipat kali ganda. Yang ibadah sunat menjadi pahalanya seperti mana ibadah wajib ataupun fardu, ibadah fardunya menjadi pahalanya berlipat kali ganda. Juga bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita dengan membuka pintu-pintu syurganya dan menutup pintu nerakanya. Maka daripada kesimpulan ini, bila masuknya bulan Ramadan, tepuk dada tanya iman masing-masing. Adakah puasa kita mampu untuk halang kita daripada melakukan maksiat sebagaimana kita bersolat fardu 5 waktu, ataupun kita melepasi bulan Ramadan seperti mana bulan-bulan yang lain. Maka insya-Allah pada pagi berbahagia ini, untuk sesi yang pertama kita, suka untuk saya ajak pelajar-pelajar saya terutamanya untuk sama-sama kita berlintas langsung ataupun kita sama-sama ulang balik berkenaan dengan puasa kita. Hari ini saya gunakan buku ringkas sahaja, buku Puasa Serta Hikmah di Sebalik Pensyariatannya, tulisan Dr. Muhammad Hadi Zahlan, pensyarah USIM dan juga panelis TV Al-Hijrah dan juga pendakwah bebas. Okey. Buku ini percuma saja saya dapat daripada Al-Fadhil Ustaz Fikri, mana beliau datang kuliah di Masjid Al-Falah, kemudian beliau berkongsi buku-buku ini. Yang mana pertamanya adalah saya nak kongsi berkenaan dengan dalil pensyariatan berpuasa ini, ataupun sebelum itu sama-sama kita soroti makna puasa yang pertamanya. Sebab apa? Kalau tak kenal maka tak cinta. Maka makna puasa ini adalah dari segi bahasanya, di bahasa Arab itu as-saum, yang mana maksudnya adalah menahan diri dari perbuatan, sama ada makan, bercakap atau berjalan. Contohnya kita sekarang ini, kita sebenarnya kita berpuasa. Dari segi bahasa as-saum itu, dari segi maksud bahasanya, kita sedang berpuasa, iaitu puasa kita tak boleh nak keluar berjalan-jalan ke mana-mana kecuali kita ada surat. Kalau tak ada surat, jumpa dengan roadblock, maka kita kena U-turn. U-turn tu alhamdulillah U-turn sahaja. Tapi kalau kena compound RM1,000, maka membayarlah. Itu sahajalah nak kita boleh buat. Maka itulah maksud as-saum, itu menahan diri. Manakala dari segi istilah syarak, istilah fiqh pula, istilah syariatnya adalah menahan diri
seperti mana tadi ni, kita menahan diri dari perkara-perkara khusus. Yang mana perkara khusus ini pertamanya makan, minum, kemudiannya suami isteri tidak bersetubuh. Sebenarnya bukan untuk suami sahaja, di luar suami isteri pun tidak dibenarkan, tapi itu merupakan dosa besar. Mudah-mudahan kita tak terjatuhlah ke lembah tersebut. Untuk suami isteri tidak dibolehkan bersetubuh dalam tempoh berpuasa tersebut, ataupun mukaddimah pada bersetubuh itu. Takut-takut nanti mukaddimah baru tapi tiba-tiba sebaliknya terjadi. Kemudiannya juga menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara membatalkan puasa? InsyaAllah nanti kita jumpa ataupun kita baca selepas ini, insyaAllah. Yang dilakukan oleh seseorang yang dikhususkan, maksudnya khusus untuk orang ini, iaitu mestilah dia muslimin, orang-orang Islam, lelaki dan perempuan. Perempuan pula adalah mereka yang bersih daripada haid dan juga nifas. Dan seterusnya adalah pada masa yang khusus. Khusus yang ketiga ini itu bab masa, iaitu bermulanya keluar fajar, iaitu solat fardu subuh, hingga kepada terbenamnya matahari, iaitu masuknya waktu maghrib. Bab masuk waktu ini adalah tak semestinya kita mendengar azan, akan tetapi azan itu merupakan syiar. Cuma kekadangnya berlaku Bilal, surau ataupun masjid tersebut kekadang ada masalah dan sebagainya, terlambat ataupun tercepat. Jaranglah berlaku tercepat, cuma kadang mungkin salah faham. Biasanya berlaku terlambat sedikit. Maka kalau kita mendengar azan itu, cubalah tengok jam terlebih dahulu. Takut-takut kita sudah pun terlepas. Ataupun contohnya masuk waktu subuh, kita azan tu bila lambat sikit, kita masih makan lagi sebab kita kata tak dengar azan. Tahu-tahu subuh pukul 6.10, Bilal azan 6.30 sebab mungkin sakit perut dan sebagainya. Maka puasa tersebut ada masalah. Kalau tak sah, itu lagi kesianlah. Dan seterusnya adalah dengan sifat yang khusus. Khusus yang keempat kita ini berkaitan dengan sifat, iaitu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk dalam bab yang pertama ini, iaitu makna puasa, dari segi syaraknya adalah puasa ini pertamanya adalah menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seterusnya adalah untuk orang-orang yang khusus sahaja, orang Islam sahaja, yang mana insya-Allah selepas ini kita baca pula berkenaan dengan syarat-syarat puasa, yang mana ada yang untuk angkit balik dan sebagainya. Yang mana khusus untuk lelaki dan perempuan beragama Islam. Untuk lelaki tidak ada sebarang keringanan, untuk perempuan kecuali mereka yang sedang berhaid ataupun bernifas. Kemudiannya pada masa ataupun waktu yang khusus, bermulanya pada waktu subuh hingga kepada waktu maghrib. Kemudiannya mestilah dengan niat. Kalau puasa tanpa niat, maka tidak diterima, tidak sah puasa tersebut. Juga dalam bab niat ini juga, kita di Malaysia ini kita biasa dengan dua cara. Itu yang pertamanya caranya niat sebulan terus, cara yang keduanya niat dengan setiap hari. Kedua-dua ini ada perkongsiannya, ada masalahnya dibincangkan di sisi mazhab dalam agama Islam, yang mana insya-Allah nanti kita terangkan pada pertemuan yang seterusnya. Maka sebagai kesimpulan untuk makna puasa ini, menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkan, bermula daripada terbit fajar, iaitu solat fardu subuh, hingga kepada matahari terbenam.
kemudiannya dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut bab niat ini, kena ingat bahawa hadis Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Setiap perkara tersebut dengan niat. Maka kita niat apa, itulah yang kita akan dapat. Hadis tersebut Rasulullah SAW sebut, kalau kita niat kerana nak wanita, maka dapatlah wanita. Kalau kita niat hanya nak perkara dunia, dapatlah perkara tersebut. Kalau niat puasa ini hanya untuk sebab nak kempiskan perut, maka dapatlah kempiskan perut sahaja pahalanya, hasilnya. Niat nak berjimat, cermat, maka itulah pahala ataupun ganjarannya. Tapi kalau niat kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat, kempiskan perut dapat, berjimat cermat pun dapat. Tapi pada tahun ini kita tak ada bazar Ramadan. Maka insya-Allah lah masing-masing boleh pakat-pakat masak di rumah masing-masing. Yang mana kita boleh dapatkan resepi-resepi masakan itu daripada internet. Cubalah Google, carilah resepi nak masak apa. Paling kurang pun, paling afdalnya buah kurma dan juga air putih. InsyaAllah, mudah-mudahan sihatlah badan kita, insyaAllah. Kerana itulah salah satu hikmah puasa ini, untuk memberikan kesihatan kepada diri kita. Dan seterusnya adalah kita tengok pula berkenaan dengan sejarah pensyariatan puasa. Yang mana puasa ini disyariatkan, yang fardunya disyariatkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Bila masa bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan ini adalah selepas bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban ini akan ada satu peristiwa ataupun satu hari, namanya Nisfu Sya'ban. Bila kita dengar Nisfu Sya'ban itu, cukup untuk kita faham dan kita sedar bahawa tak lama lagi lah kita nak jumpa bulan Ramadan. Apa maksud Nisfu Sya'ban? Iaitu kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Bila dah masuk bulan Sya'ban, contohnya hari ni dah 16 Sya'ban, maknanya ada lagi baki 14 hari nak jumpa dengan Ramadan. Macam mana kita nak jumpa girlfriend ke, nak jumpa isteri ke, janji ke, hari nikah ke dan sebagainya, tahu dah nikah tu bila, maka kita akan bersedia untuk ke arah majlis tersebut, kumpul duit ke dan sebagainya. Begitulah sepatutnya kita dengan Ramadan. Maka ada baki 14 hari ini, maka persiapkanlah diri kita dengan perisainya, dengan pedangnya, dengan asah pedangnya, dengan pistolnya, senapannya, pelurunya dan sebagainya, senjata-senjata untuk kita bawa berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tak pancit awal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui nanti, puasa dan sebagainya, ibadah dalamnya, kita dapat segala-galanya, bukan hanya lapar dan dahaga sahaja. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, puasa ini juga disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika tahun kedua hijrah baginda, yang mana kemudiannya adalah sebenarnya puasa ini juga telah pun disyariatkan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Bagaimana kita bercerita dalam kelas bahawa puasa ini juga ada pada zaman Jesus ataupun Nabi Isa. Puasa juga ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nabi Ibrahim membawa agama Hanif, Nabi Musa agama Yahudi, manakala Nabi Isa ataupun Jesus membawa agama Nasrani. Yang mana kemudiannya diutuskan Nabi Muhammad SAW, dia memakan, kalau saya dalam kelas saya sebut memakan syariat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, yang mana Islam adalah agama yang terakhir datang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Dan kemudiannya adalah bagaimana disebutkan dalil pensyariatan puasa. Sebab dalam Islam semua yang disebut sebagai ibadah mesti ada dalil pensyariatannya. Dalilnya sama ada daripada Al-Quran, iaitu sumber paling utama
ataupun dalil yang kedua daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil persyaratan puasa ada Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ayat apa? Surah Baqarah juzuk yang kedua. Sekejap, tengok handphone. Surah yang kedua, ayat yang ke buku ni tak ada tulis. Okey, okey, surah yang kedua, surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, ayat yang ke-185 berkenaan dengan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membezakan antara yang hak dan yang batil. Kerana itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Itu nak cerita pasal bulan Ramadan, bukan pasal pensyariatan puasa lagi. Dan kemudiannya ayat yang terdahulu yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-183 surah yang sama, surah Al-Baqarah, muka surat yang sama, muka surat 28. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, pencerahan ayat ini maknanya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Daripada ayat ini, perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini diwajibkan berpuasa ini, pertamanya Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, kita akan berpuasa. Sebab apa? Puasa ini hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Orang tak nampak kita berpuasa. Orang tak boleh kata kita tak berpuasa, walaupun mulut kita bau kari sekalipun, ada nasi kat tepi ini dan sebagainya, orang tak boleh kata kita tak berpuasa. Itu yang sebenarnya lah. Tapi kalau betul kita keluar daripada restoran, tiba-tiba ada sebagainya, wallahu a'lam. Serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan. Ayat ini tulis diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Puasa ini sebut tadilah, as-siyam ini itu menahan diri, utamanya menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa pada masa yang tertentu, iaitu subuh hingga ke maghrib, oleh orang-orang yang tertentu, oleh lelaki dan perempuan muslim, yang mana yang perempuannya suci daripada haid dan juga nifas. Dan kemudiannya siyam ni juga kena ada niat kerana Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. Maknanya umat-umat sebelum kita ini, sebelum umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi terdahulu, semuanya ada puasa masing-masing. Cumanya kaedahnya adalah mengikut syariat masing-masing. Sebab saya banyak belajarlah daripada pelajar-pelajar saya kaedah-kaedah puasa agama masing-masing.
Itu insya-Allah lah kita boleh bincangkan pada masa yang akan datang. Hikmahnya apa puasa ini? Allah sebut la'allakum tattaqun, semoga kamu beroleh ketakwaan. Macam sebut tadi, puasa ini hanya kita dapat nilai hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kalau kita betul-betul kita berpuasa, kita akan puasa yang betul-betul. Bukannya puasa istilah nama kalau kami Kelantan dulu sebut puasa yuk-yuk, tak makan tapi mulutnya tetap mengumpat, mengejek, mengadu domba. Tangannya puasa, tak suap makanan ke mulut, tapi tangannya sibuk dengan perkara-perkara lain. Bukannya simpan tangan daripada bersedekah, simpan tangan daripada buka Al-Quran, tapi Facebook, WhatsApp, WeChat, Telegram, semuanya semua boleh buka. Sama juga kaki. Kaki juga kita puasa. Kita puasakan kaki kita daripada datang ke masjid-masjid. Tapi sekarang ini tak boleh buat apalah. Memang terpaksalah kita bersedihlah bagi orang yang memang hatinya di masjid, maka bersabarlah. InsyaAllah ada hikmah dan juga nikmat yang Allah janjikan selepas ini. Maka itulah nak katanya puasa yuk-yuk. Hikmah puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, iaitu takwa ini Allah tak ada bagi kita ke, Allah ada bagi kita, kita tetap rasa Allah sentiasa melihat kita, yang mana memang hakikatnya Allah sentiasa melihat kita, dan kita akan takut sama sekali untuk melakukan maksiat kepadanya, dan sentiasa berusaha untuk melakukan ma'ruf, melakukan kebaikan untuk mendapatkan rahmat dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah untuk sesi yang pertama berkenaan dengan puasa ini daripada buku Puasa Serta Hikmah di Sebalik Persyaratannya, sedikit sebanyak boleh untuk bagi kita, orang kata apa, naikkan mood kita nak jumpa dengan Ramadan. Macam kita nak jumpa dengan girlfriend kita, kita kena tahu, kita akan tanya pakai baju apa, duduk kat mana dan sebagainya. Maka itulah kita dengan Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah dalam hati kita ingat, saya sebut kita dah masuk kepada pertengahan bulan Syaban. Tak lama lagi ni bulan Ramadan, kita dah pasakkan, kita tanamkan hati kita, aku nak buat bulan Ramadan ini yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun anda ada yang tahun pertama berpuasa, tahun kedua, mungkin ada yang tahun kelima, ke-10 dan sebagainya, kena ingat yang telah lepas itu sejarah bagi kita. Cuma tahun ini buatlah yang sebaik mungkin, dan juga untuk pelajar saya baru syahadah beberapa bulan dan sebagainya ini, jadikanlah Ramadan ini percubaan. Sepatutnya kita sekarang ini yang belum pernah berpuasa, puasalah. Dalam 14-13 ribu pagi ini puasa. Mudah-mudahan kita bersedia untuk menyempurnakan Ramadan. Cuma kena ingat, hari last Syaban itu hari Syak namanya, makruh bahkan haram untuk kita berpuasa pada hari tersebut. Sebab apa? Sebab untuk kita meraihkan kehadiran bulan Ramadan, dan ada perbezaannya dengan Ramadan dan juga Syaban puasanya. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya kongsikan ini memberikan manfaat kepada kita bersama, dan mudah-mudahan insya-Allah ada peluang rezeki kita bersua lagi pada hari yang akan datang, pada sesi yang akan datang insya-Allah. Kita sambung dengan nak membicarakan berkenaan dengan bulan ataupun istilah nama Ramadan tersebut, dan juga tajuk-tajuk yang seterusnya insya-Allah. Stay at home, stay safe. Jangan lupa jaga jarak sosial masing-masing. Jangan lupa basuh tangan. Kalaulah susah basuh tangan, ada hand sanitizer, jangan lupa, dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa diberikan perlindungan dan juga dijauhi wabak penyakit COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Allah hilangkan wabak ini, Allah angkatkan wabak ini, dan juga Allah permudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Selamat beramal. Allah Ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.